Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Di dalam sesi ini, Umi menyediakan beberapa video untuk disaksikan bersama-sama. Umi harap melalui perkongsian video tersebut, anak-anak akan mendapat sedikit sebanyak input. Daripada video-video tersebut, kita akan sama-sama menjawab soalan yang telah Umi sediakan. Jom kita saksikan. Michael dan Jessie berada di pantai. Selepas bermain di dalam air untuk beberapa seketika, mereka berlari ke arah makanan yang disediakan di atas tikar. Mereka makan makanan yang dibawa bagi mendapatkan tenaga untuk terus bermain. Selain makanan, terdapat juga sumber tenaga lain yang boleh kita temui di sekeliling kita. Tenaga juga boleh terhasil daripada matahari, angin, ombak dan juga tumbuh-tumbuhan. Sumber-sumber tenaga ini tidak akan kehabisan. Matahari akan terbit semula keesokan harinya. Angin akan bertiup setiap hari dan ombak tidak akan berhenti bergerak. Ianya adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Apakah tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang dijana daripada sumber yang sentiasa ada dan mudah diganti. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui termasuk matahari. Tenaga matahari digunakan untuk memanaskan air dengan menggunakan pemanas air suria dan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan panel suria. Tenaga daripada angin digunakan untuk memutarkan kincir angin dan mengisar bijirin kepada tepung. Ia juga digunakan untuk memutarkan turbin angin yang menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga daripada air digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Stesen kuasa hidroelektrik menggunakan air yang mengalir dari empangan yang dibina merentasi sungai. Generator ombak di laut digerakkan oleh ombak laut. Biojisim dalam bentuk sisa tumbuhan dan haiwan dibakar untuk menghasilkan haba. Haiwan makan makanan untuk mendapatkan tenaga untuk hidup. Lin sedang melihat ibunya memasak di dapur. Ketika memasak, api tiba-tiba padam. Lin berkata, "Oh, tidak, gas telah habis." Ibunya berkata, "Jangan bimbang, ibu akan menggantikan silinder gas yang kosong dengan silinder ganti yang penuh." Lin berfikir sejenak dan kemudian bertanya, "Adakah seluruh dunia akan kehabisan gas?" Ya, ia adalah mungkin. Gas asli terbentuk daripada sisa organisma hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Ia tidak dibuat oleh manusia. Jadi, ia akan kehabisan sebaik saja ia habis digunakan. Ia adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Lapisan endapan yang menimbus tinggalan haiwan dan tumbuh-tumbuhan meningkat selama bertahun-tahun. Di bawah tekanan tinggi dan suhu yang tinggi, tinggalan tersebut berubah menjadi gas asli, petroleum dan arang batu. Bahan api ini dipanggil bahan api fosil. Dalam loji kuasa, arang batu digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Haba daripada pembakaran arang batu digunakan untuk mendidihkan air. Wap terhasil menggerakkan turbin yang memutarkan generator. Tenaga elektrik yang dihasilkan dihantar melalui grid kuasa. Kita perlu menggunakan bahan api yang tidak boleh diperbaharui dengan bijak. Arang batu dan petroleum juga dikenali sebagai bahan api kotor. Ia mencemarkan alam sekitar. Pembakaran arang batu dan petroleum mengeluarkan asap dan gas yang berbahaya. Bahan api fosil digunakan untuk memasak, menggerakkan kenderaan dan menjana elektrik. Satu lagi sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dipanggil uranium. Ia adalah berbahaya kerana ia memancarkan radiasi yang berbahaya. Di stesen kuasa nuklear, uranium digunakan untuk menjana tenaga elektrik.
Tenaga ada di mana-mana. Oleh kerana segala yang berlaku di sekeliling kita memerlukan tenaga, adalah tidak mengherankan bahawa tenaga terdapat dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Mari kita lihat pelbagai bentuk tenaga yang akan ditemui Michael sambil dia berjalan di luar pada hari yang terang dan cerah. Ketika berjalan di bawah matahari, Michael berasa panas dan mula berpeluh. Dia merasai tenaga yang dihasilkan oleh matahari dalam bentuk haba. Tenaga haba menghangatkan kita. Kita juga menggunakan haba untuk memasak makanan dan mengeringkan pakaian kita. Michael memandang ke langit. Dia perlu mengecilkan mata kerana matahari terlalu terang. Cahaya merupakan satu lagi bentuk tenaga yang dihasilkan oleh matahari. Ia membolehkan kita untuk melihat dan memberikan warna pada objek. Tumbuh-tumbuhan juga menggunakan tenaga cahaya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tiba-tiba, telefon Michael berdering. Bunyi adalah satu lagi bentuk tenaga dan ia dihasilkan oleh objek yang bergetar. Apabila tenaga bunyi tersebar melalui udara dan sampai ke telinga kita, kita boleh mendengar bunyi. Selepas meletakkan telefon, Michael perasan bahawa kuasa telefonnya semakin lemah. Dia segera menyambungkan telefonnya kepada bateri untuk mengecasnya semula. Semua peranti atau peralatan elektrik seperti telefon bimbit kita atau pembersih vacuum memerlukan satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga elektrik untuk berfungsi. Tenaga elektrik adalah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik. Ia boleh dihasilkan di stesen kuasa dan dihantar ke rumah kita atau diperolehi daripada bateri apabila kita menyambungnya ke litar dalam peranti elektrik. Apabila Michael terus berjalan, dia melewati sebuah gerai burger. Dia berasa lapar kerana tidak mengambil sarapan pagi. Lantas, Michael mendapatkan sosis. Seperti Michael, semua benda hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga yang cukup. Bentuk tenaga yang tersimpan dalam makanan adalah tenaga kimia. Benda lain yang menyimpan tenaga kimia adalah bahan api dan bateri. Akhir sekali, Michael tiba di taman dan mula berjoging. Apabila Michael bergerak, sama ada dengan berjalan atau berlari, dia mempunyai satu bentuk tenaga yang dipanggil tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang diperolehi oleh objek kerana pergerakannya. Apabila sesuatu objek pegun, ia tidak mempunyai tenaga kinetik. Selepas berjoging seketika, Michael duduk untuk berehat. Dia menyedari seorang budak lelaki menangis kerana layang-layangnya tersangkut di atas pokok. Dengan cepat, Michael memanjat pokok itu untuk membantu budak kecil mendapatkan layang-layang itu. Semasa di atas pokok itu, Michael mempunyai tenaga yang lebih berbanding apabila dia berada di atas tanah. Tenaga keupayaan adalah satu bentuk tenaga yang disimpan di dalam objek. Apabila objek bergerak ke kedudukan yang lebih tinggi, lebih banyak tenaga keupayaan tersimpan di dalamnya. Contoh tenaga keupayaan lain termasuk tenaga yang tersimpan dalam spring logam yang diregangkan atau bola getah yang diramas. Michael dan Jeff berada di ruang tamu. Jeff semakin bosan dan mencadangkan mereka menonton kartun. Michael kemudian mengambil alat kawalan jauh untuk menghidupkan televisyen. Walau bagaimanapun, tiada apa yang berlaku apabila dia menekan butang pada alat kawalan jauh. Apa yang tidak kena dengan televisyen ini? Michael memeriksa belakang televisyen. Dengan begitu pasti, dia mendapati kabel elektrik tidak dipasang ke soket bekalan kuasa. Apabila Michael memasang plug di televisyen, ia hidup dengan menghasilkan gambar dan bunyi. Dengan adanya televisyen yang mengubah tenaga elektrik yang dibekalkan oleh soket, bekalan kuasa kepada tenaga cahaya dan bunyi, mereka dapat menikmati kartun akhirnya. Contoh ini menunjukkan tenaga berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Terdapat banyak contoh perubahan tenaga lain dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, tenaga kimia daripada makanan yang kita makan disimpan di dalam badan kita. Apabila kita berjalan, berlari atau bersenam, tenaga kimia di dalam badan kita berubah kepada tenaga kinetik. Contoh yang lain adalah suatu objek jatuh. Apabila objek berada pada kedudukan yang lebih tinggi, seperti apel di atas pokok, ia mempunyai tenaga keupayaan yang lebih tinggi. Apabila objek jatuh, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Apabila objek itu mencecah tanah
dan menghasilkan bunyi, tenaga kinetik ditukar kepada tenaga bunyi. Apabila kita membakar bahan api atau menyalakan lilin, tenaga kimia yang tersimpan di dalam bahan api atau lilin ditukar menjadi tenaga haba dan cahaya. Apabila kita menghidupkan lampu, tenaga elektrik juga ditukar menjadi tenaga haba dan cahaya oleh mentol panas yang bercahaya. Tenaga juga berubah bentuknya dalam peranti elektrik kecil seperti lampu suluh. Dalam lampu suluh, bateri disambungkan kepada mentol dalam litar elektrik. Apabila suis ditutup, tenaga kimia yang tersimpan di dalam bateri diubah menjadi tenaga elektrik. Mentol kemudiannya mengubah tenaga elektrik yang mengalir di dalam litar itu menjadi tenaga haba dan cahaya. Banyak peralatan elektrik lain juga mengubah tenaga elektrik kepada satu lagi bentuk tenaga yang boleh kita gunakan. Sebuah radio menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Sebuah kipas elektrik menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik bilah yang berputar. Selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini bagi sesi yang kedua. Jadi untuk lebih memahami, jom kita teruskan lagi dengan melakukan aktiviti yang seterusnya. Tapi Umi harap sedikit sebanyak anak-anak seronok dengan apa yang Umi kongsikan kepada kamu semua. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.